Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat kembali ke sesi YouTube Exam Malaysia bersama saya Imran Zalani. Jadi kali ini kita akan masih lagi bercerita tentang pasaran kewangan tetapi lebih fokus kepada peserta-peserta pasaran. Jadi peserta pasaran kewangan terdiri daripada beberapa kategori. Kita ada bank komersial, bank pusat, kerajaan, koperasi, broker, syarikat-syarikat besar dan akhir sekali peserta individu. Dan bagi peserta pasaran kewangan individu pula, kita boleh bagikan kepada dua kategori. Yang pertama, pelabur dan yang kedua, pedagang. Jadi, apakah sebenarnya yang membezakan antara seorang pedagang dan seorang pelabur? Kalau kita lihat dengan teliti, apa yang dilakukan oleh kedua-duanya, aktiviti pedagang dan juga aktiviti pelabur adalah lebih kurang sama. Mereka membeli dan mereka menjual aset kewangan. Jadi, objektifnya juga, kedua-duanya adalah sama. Kedua-duanya mempunyai objektif untuk jelas sekali menghasilkan keuntungan semasa mereka membeli dan menjual aset kewangan. Jadi, jawapannya adalah yang pertama pada jangka masa yang digunakan. Jadi, mengikut definisi yang digunakan di Wall Street, jika tempoh berdagang maksudnya tempoh memegang sesuatu aset. Jadi, jika tempoh berdagang adalah 6 bulan ke atas, ini kita kategorikan sebagai pelabur. Sebaliknya, jika tempoh dagangan adalah 6 bulan ke bawah, ini kita kategorikan sebagai pedagang. Ini baru satu. Dan perbezaan yang kedua ialah, ini mungkin yang lebih penting, ialah pada toleransi risiko. Toleransi risiko antara pedagang dan pelabur adalah berbeza. Sebagai contoh, seorang pelabur selalunya mempunyai toleransi risiko yang lebih rendah ataupun lebih konservatif. Maknanya, pelabur lebih selesa untuk berdagang pada tempoh jangka masa yang lebih panjang. Dan maknanya juga, pelabur mengambil risiko yang kecil untuk mendapatkan pulangan yang rendah tetapi konsisten. Sebaliknya, pedagang pula kebiasaannya adalah lebih agresif. Dan berdagang pada jangka masa yang lebih pendek. Maknanya pedagang mengambil risiko yang lebih untuk mendapatkan pulangan yang lebih. Baik, jadi yang pentingnya untuk kita faham di sini, setiap individu yang ingin memasuki pasaran kewangan perlu menentukan diri mereka tergolong di dalam kategori pedagang ataupun kategori pelabur. Dan ini banyak bergantung kepada ciri-ciri berikut. Ia banyak bergantung kepada yang pertama, personality anda. Yang kedua, masa yang anda ada untuk luangkan pada pasaran kewangan. Dan yang ketiga, toleransi risiko anda. Jadi, dengan memilih template yang bersesuaian dengan diri anda, ini akan memudahkan lagi proses untuk anda membina sistem dagangan yang khusus ataupun tailor-made untuk diri anda, dan ini akan menjadi satu langkah yang sangat besar untuk ke arah pedagang ataupun pelabur yang berjaya. Jadi kenali diri anda dan pilih template yang sesuai. Adakah anda sesuai untuk menjadi pedagang ataupun pelabur ataupun ada kombinasinya kedua-duanya, dan ini akan menjadi satu template dan seterusnya membentuk sistem dagangan yang sesuai khas untuk anda.